الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Puji-pujian semuanya untuk Allah, Tuhan alam ini. Wa bihi nasta'in, kepadanya lah kita minta segala pertolongan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Selawat dan salam kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amin, seorang yang mendapat gelaran al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam juga ke atas keluarga Nabi serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana. Ya Allah, yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dan jadikanlah kami ini, ya Allah, orang-orang yang suka mendengar ayat-ayat-Mu, memahami serta mengamalkannya, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaikah wa dzikrallahi fi man indah. Ya Allah, yang Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu, ya Allah, kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang jua sakit yang ada dalam majlis ini, khususnya keluarga kami, juga kaum muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, anugerahkan jua kepada kami hikmah, iaitu ilmu yang memahamkan kami kehidupan dunia dan akhirat. Serta Engkau golongkanlah kami ini di kalangan hamba-hamba yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pilihannya kita dapat bersama di rumah Allah. Dalam masa yang sama kita dapat berbicara dengan Allah melalui ayat-ayatnya. Saya bercadang ataupun mencadang kepada masjid ini untuk kita khatamkan surah Syura, surah Asy-Syura, sebab ada beberapa perkara yang seharusnya kita mengerti tentang kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat. Surah Syura ini dia memberi satu nilai kehidupan yang orang kata terbaik, kehidupan yang terbaik selama kita berada di dunia. Ada 3 benda yang kita nak daripada dunia ini. Pertama, hidup bahagia sampai ke mati. Yang kedua, akhirat bila kita jumpa Allah, Allah terima kita
dan Allah beri tempat yang terbaik. Yang ketiga, saat kita berada di dunia ini, Allah jauhkan kita dari sebarang musibah dan keburukan. Tiga benda inilah yang kita harapkan daripada Allah. Rupa-rupanya ada cara yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran. Dalam kehidupan kita, untuk mendapat tiga cara ini, ada satu surah yang membicarakan tentang cara terbaik untuk kita menjalani kehidupan. Surah ini ialah surah Asy-Syura. Kebetulan pula surah Asy-Syura ini menceritakan tentang kehidupan masyarakat majmuk, masyarakat yang ada Muslim, ada bukan Islam. Bagaimana sesebuah negara itu dapat kekal merdeka, bahagia sampai kiamat. InsyaAllah, moga-moga surah ini dapat kita mengambil intipati-intipati yang cukup hebat ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita namakan, orang kata, tadabbur surah Syura ini dengan nama surah ini, Asy-Syura. Tuan-tuan dirahmati Allah, dalam kita mentadabbur ayat-ayat Allah, tadabbur ini satu perintah sebenarnya, satu soal mindar yang digambarkan oleh Allah di dalam surah Muhammad ayat 24. Dia buka minda kita, dia kata gini, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Allahu akbar. Tuan-tuan kalau perhati, dia tak tanya, dia buka minda, afala, kenapakah mereka itu tidak ada ruang untuk tadabbur Al-Quran, ataupun hati mereka ada penutup. Yang ni kita duk fikir, nak kata soalan, tak nampak soalan, nampak macam dia nak tarik kita beri perhatian kepada isu penghayatan Al-Quran. Kenapa tuan-tuan? Kita nampak Quran ini kalamullah, kan? Allah siapa? Allah itu kita kata dalam Fatihah, Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuan alam ini. Allah itu alam ini. Quran kalam Allah. Subhanallah, bertemu dua ni. Jadi tak munasabah orang yang ada akal tidak ada masa untuk bertadabbur Al-Quran. Dan apa makna tadabbur? Tadbir urus. Apa makna tadbir urus? Ulama menyatakan tadbir urus ini ada 4. Pertama, tilawatan, kena baca selalu. Sebab kalau tidak baca, macam mana kita nak cakap dengan Allah? Yang kedua, kalau baca pun kena faham. Bagaimana nak faham? Faham bahasa Quran itu. Yang ketiga, tadabburan. Kita kena urus ayat yang kita baca itu dari sudut apa yang Allah nak daripada ayat tersebut, apa yang kita kena buat dengan ayat tersebut. Yang keempat ialah kita amal. Jadi saya buat keputus tadabbur ni maknanya baca, faham ni maknanya kita belajar bahasa Quran itu sendiri sikit-sikit. Yang ketiga, penghayatan. Yang keempat, amal. Gitu. Jadi kita insya-Allah bila kita tadabbur surah Syura ini khususnya, kita cuba buat 4 langkah ini. Jadi tuan-tuan yang hadir pada perjumpaan kita, tuan-tuan kena bawa Quran lah. Kita nak baca sebab supaya kita dapat pahala, tuan-tuan. Supaya kita dapat pahala. Kita ni nak jumpa Allah, kena kumpul pahala. Nah, dengan baca kita dapat pahala, dengan tengok kita dapat pahala. Begitu. Baik. Itu Allah kata, kenapa mereka itu tidak ada masa untuk tadabbur Quran, ataupun mereka di hati mereka ada penutup. Jadi maknanya gitu, kita boleh kita tadabbur surah Syura. Dia ayat dia ada dalam apa ayat? Tak banyak kot.
Ada 53 ayat. 53 ayat. Okey, kita baca 3 ayat dulu. Pertama, muka surah 483. Surah Syura muka 483. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain Sin Qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim. Sadaqallahul azim. Baik, kita pertama sekali kita nak belajar perkataan syura. Sebab tu kalau kita tak faham perkataan, kita tak rasa nikmat. Okey. Tuan-tuan, asyura, tuan-tuan biasa dengar tak makna yang terbaik, yang paling baik. Contoh kita kata ahsan, kan? Ahsan paling bagus, akbar paling besar, afdal paling afdal, kan? Lagi semua pattern akbar, semua ni dia panggil paling. Kemudian kalau benda tu satu, Allahu akbar, anta ahsan, min, kan? Tapi kalau benda tu banyak, kita kata al-asma al-husna, walillahil asmaul husna. Bagi Allah itu nama-nama al-husna yang terbaik. Dia guna husna. Di sini sama dengan pattern husna, syura. Syurana. Jadi pattern maknanya yang paling bagus keputusan mesyuarat. Gitu. Makna perkataan asyura ini ialah perkataan yang menunjukkan sesuatu yang diputuskan dalam perbincangan yang terbaik, yang majoriti. Itu. Mungkin kita sebelum ni kita terjemah, kita kata asyura ni mesyuarat dah. Dalam bahasa Arab, musyawarah. Sebab diambil daripada perkataan wasyawirhum fil amri. Wasyawirhum fil amri, kan? Syawir maknanya perintah. Kata Allah kepada Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad, engkau berbincanglah dengan mereka dalam urusan-urusan kamu. Nah, makna syawir. Kalau syawir daripada syawara, yusyawiru, musyawarah, bukan syura. Ini maknanya syura, ini bukan kata terbitan. Syura ini adalah sifat kepada keputusan yang diambil dalam musyawarah. Oleh sebab itu surah Syura ini bermakna surah yang menceritakan tentang keputusan yang terbaik yang perlu diambil oleh kita sebagai hamba Allah di bumi ini. Itu. Jadi kata Allah dalam tentang syura ni, wa amruhum syura bainahum. Wa amruhum syura bainahum. Amruhum dia guna subjek, syura predikat. Wa amruhum syura mubtada khabar. Urusan mereka semua itu adalah syura.
maknanya keputusan mesyuarat yang paling terbaik, yang dipersetujui oleh semua ahli mesyuarat. Gitu di antara mereka. Baik, apa benda yang dikatakan terbaik? Itulah yang menjadi pertanyaan kita dalam surah Asyura ini, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian kita pergi boleh faham maknanya Asyura ini ialah bukan bermesyuarat tetapi hasil mesyuarat yang terbaik, hasil keputusan yang terbaik. Dalam ni ada keputusan Allah yang menceritakan tentang apakah yang terbaik untuk kita lakukannya. Baik, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang. Kita belajar surah Asyura. Kita belajar surah Syura ini sebahagian daripada Bismillah. Maknanya seluruh surah, ayat-ayat dalam surah Syura ini menuntut supaya kita ikat dengan Bismillah. Faham tak? Okey, macam yang saya sebutlah, kalau kita minum air ini sebahagian daripada Bismillah. Kita buat apa pun, ia adalah sebahagian daripada Bismillah. Tidak akan sempurna Bismillah kalau tidak kita buat sesuatu. Oleh sebab itu perbuatan kita itu kita kena faham sebahagian daripada tuntutan Bismillah. Kenapa air ini jadi barakah kalau kita baca Bismillah? Sebab kita ikat minum kita ini dengan dua nama Allah, iaitu dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang. Dua nama Allah ini akan terbit daripadanya rahmat. Tidak ada nama lain yang terbit daripada tu perkataan rahmat. Hanya dua nama Allah saja, iaitu Ar-Rahman, iaitu kurniaan-kurniaan yang kita perlu di dunia, Ar-Rahim, kurniaan-kurniaan yang Allah perlu di akhirat, yang kita perlu di akhirat. Kemudian rahmah juga ialah sesuatu yang buruk dijauhkan daripada kita. Oleh sebab itu bila kita minum air, kita faham betul-betul Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kau rahmatilah aku dengan air ini. InsyaAllah air ini menyembuhkan penyakit. Tuan-tuan tengok orang sakit, baca Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh yakin dan harapan rahmat Allah akan turun ke air dan air menyembuh penyakit. Tak ada cara lain, kan? Kalau orang kata orang nak buat lah, hari ni aku berdepan dengan satu, orang kata, isu orang sakit, tak ada siapa nak tolong. Aku ni hamba Allah juga macam orang lain. Aku nak baca Bismillahirrahmanirrahim, gemetar hati kita rasa, harap pada Allah SWT supaya rahmat Allah turun kepada air. Bila orang sakit itu minum, insya-Allah dia akan hilang daripada segala penyakit. Kita jangan buat selalu sebab kita tak biasa, kan? Tapi kalau tuan-tuan nak belajar pun bolehlah. Itu, jadi bila kita nak belajar surah Syura ini, kita mengharapkan Allah anugerahkan rahmat kepada kita tentang surah ini. Maknanya kalau Allah beri rahmat dia dengan memahami surah ini, kita faham, kita boleh amal, kita seronok, kita bahagia, kita dapat pahala dunia dan akhirat, dan musibah Allah jauhkan. Itu rahmat. Sama juga dengan perkataan falah dalam hayya 'alal falah tu, kan? Hayya 'alal falah tu pun tiga benda juga kita dapat. Okey. Habis, ya? Jadi kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Aku dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang, Engkau rahmatilah aku untuk aku memahami surah Syura ini. Kemudian kita pergi kepada ayat pertama dan kedua. Hamim, Ain, Sin, Qaf. Makna apa? Makna apa? Ha, huruf ha, huruf mim. Saya ambil satu pandangan je lah. Kan kebanyakan dia terjemah, Allah saja yang mengetahui maknanya. Ha satu huruf, mim satu huruf, huruf je lah. Oleh sebab itu huruf dia tidak memberi makna. Sebab dalam bahasa Quran dia ada tiga lapis. Dalam bahasa Quran, bahasa Arab lah kita katakan, ada tiga lapis. Pertama dia panggil suara ataupun huruf.
Yang kedua dia panggil kalimah ataupun perkataan. Yang ketiga dia panggil ayat ataupun susunan yang memberi makna. Tiga ni je dalam bahasa Quran. Orang kata susahnya bahasa Quran. Tak. Dia sama ada suara, huruf, sama ada dia perkataan, sama ada dia ayat yang lengkap. Kita kena tahu ayat yang lengkap. Contoh yang saya selalu beri, yang tak diberi tadi kan, wa amruhum syura bainahum. Ini satu ayat yang lengkap. Urusan mereka mesti yang terbaik di antara mereka. Keputusan yang terbaik. Ini urusan kita. Tak boleh kita buat urusan yang tidak baik, sebab kita tak capai kejayaan. Contoh, sekarang kita hidup dunia ini, mana keputusan yang terbaik daripada Quran ke ataupun daripada fikiran kita? Kebanyakan kita membuat keputusan, kita bincang tanpa rujuk kepada kitab Allah. Adakah itu syura, keputusan terbaik, ataupun yang Allah pilih ini syura yang terbaik? Nah, contoh dalam ayat surah Syura ni Allah sebut seluruh para nabi semenjak Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad, dua perkara dia perintah. Yang pertama, an aqimuddin. Seluruh nabi-nabi diminta untuk dirikan, tegakkan agama di bumi ini supaya bumi ini kekal merdeka dan aman. Yang kedua, wala tatafarraqu. Jangan sekali-kali umat yang beriman ini berpecah belah. Ini perintah Allah yang diputuskan oleh Allah, yang merupakan syura, keputusan yang terbaik yang Allah minta kepada seluruh umat manusia di bumi ini supaya tegakkan agama Allah. Kenapa? Sebab ini bumi Allah, kena tegaklah agama Allah. Kalau ini bumi kamu, ikut kamulah. Ini bumi Allah, kan? Dan ayat yang ketiga tu, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Subhanallah, milik dia. Oleh sebab itu dia perintah untuk tegakkan agama kalau kamu nak selamat. Itu yang saya kata tadi, syura ini satu keputusan Allah yang perlu diikuti. Apa tak? Gitu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tengok huruf ni. Huruf Quran ni ada tak banyak, ada 28 huruf je, kan? 28 kan? Alif sampai ya. Berapa muslimat huruf? Saya pun tak bilang. Tahu tapi tak bilang. Gitulah. Macam tajwid, ada sahabat saya tanya, ustaz tahu tak hukum itbaq ada berapa? Allah, saya tak ingat. Sebab kita dah hidup gitu dengan Quran, sejak kecil ikut baca, tak ingat nak bilang ikhfa hakiki ada berapa. Adakah menjadi kewajipan kita ingat ataupun kita tahu ini kena baca ini? Ada pandangan mengatakan tak. Kalau kita dah orang Arab, dia dah biasa gitu, cukup dengan yang penting dia belajar tu untuk nak betul baca. Kalau betul baca dah okeylah. Gitu. Tapi kalau orang yang jadi cikgu, dia kena ingatlah. Anak murid tanya tak ingat, tak kena pula. Macam saya ni pun mungkin kena ingat, tapi ada yang tak ingat lah tajwid tu. Bukan makna tajwid tu, huruf tu berapa, tapi kalau jumpa kita tahu ini ikhfa, ini kena baca gitu. Tuan-tuan dirahmati Allah, di sini Allah beri dalam dua ayat. Ayat pertama Hamim, ayat kedua 3 huruf, Ain, Sin, Qaf. Asaqa dia tak baca dia tak baca gitu, baca ain, huruf ain. Sebab tu kita tak baca asaqa, tak baca. Kita baca ain, sin, huruf ain, huruf sin, huruf qaf. Kalau dia kalimah, kita baca asaqa, hamma, kan? Hamma, asaqa. Tak ada gitu. Kau baca ha mim ain sin qaf, huruf. Nah. Okey, tuan-tuan dirahmati Allah. Saya nak cerita sedikit peranan huruf yang kalau kita baca mesti huruf yang kita sebut itu keluar makhraj pada tempatnya. Peranannya apa? Pentingnya apa huruf ini?
kita kata keluar daripada tepat huruf dia, makhraj dia kan. Peranannya ialah memberi, antaranya ialah memberi kesihatan kepada paru-paru dada. Sebab itu bila kita baca, contohnya kita kata Assalamu alaikum kan? Assalamu alaikum, kita bagi salam, betul tak? Kadang-kadang kita tak ambil berhak tentang hanya dengan Assalamualaikum, alaikum, salah, dan tidak memberi makna dan tidak menunjukkan kita itu kasih kepada orang yang kita salah. Assalamualaikum, sedangkan makhraj kan. Sebab itu Allah dalam banyak surah dia penting huruf Yasin, huruf ya, huruf sin, Hamim, supaya kita ingat bahawa antara hikmahnya penting menyebut huruf. Salam tu kena berhati-hati. Assalamu alaikum, yang ain tu. Sebab dalam halqi di dalam kan, di bawah ni. Kalau di luar, dia ada halqi belaka. Dah, halqum belaka tapi di luar dengan di dalam. Kalau luar macam tak masuk ke dalam. Alaikum maknanya kita welcome kepada, suka sangat orang yang mari jumpa kita. Kita jumpa dengan orang. Assalamu, senyum, senyum. Assalamu, tak ada seorang bagi salam sedih. Tak ada seorang bagi salam dia nampak sedih, nampak sombong. Tak ada. Kan, kan? Assalamualaikum. Tak ada. Itu sak. Tak betul. Jadi Assalamualaikum, Assalamualaikum, tu maknanya welcome, dia ke dalam, dia suka orang. Kalau Assalamualaikum, maknanya bye bye, mu mari, aku tak suka, tak suka tengok muka dia. Dia tak kata dan tak niat, tapi bunyi suara tu alaikum, gila. Nah, jadi tu ke depan, macam qaf ke dalam, kaf dua. Kita benci, seolah-olah kita benci lah. Itu peranan huruf. Oleh sebab itu di sini pentingnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut huruf-huruf 5 ni. Ha pedas. Ha keluangi. Tak batas sembahyang keluangi kan. Kalau kau bawah batal wudu. Kau ni keluar banyak pun tak apa. Tak ada orang baca bunyi kat bawah, tak ada kan. Ha mesti tubik kat mulut je lah. Ha. Kalau ha besar tak tubik amin. Allah ke dalam. Allah. Kita rasa gagah. Tapi kalau sebut tuan-tuan tukar Allah itu dengan ha pedas. Cuba sebut. Allah dengan ha pedas. Boleh tak sebut? Muslimat cuba sebut Allah dengan ha pedas. Allah. Berak kan? Tak boleh, tak sesuai. Oleh sebab itu huruf itu berperanan. Cuma sebut Allah dengan ha besar. Allah gagah. Allah gagah kan? Kan Allah tak boleh. Tapi kalau tempat alhamdulillah, tempat happy, kita tukar ha pedas kepada ha besar. Macam mana jadi? Alhamdulillah. Kenapa nampak macam nak mati tu? Sebab dia sebut tak betul. Sebut ha besar pada ha kecil. Apa khabar? Alhamdulillah. Mana boleh gitu kan? Apa khabar? Alhamdulillah. Habis penyakit. Alhamdulillah. Senyum, angin keluar, penyakit dalam perut pun keluar. Gitu. Nampak tak? Huruf-huruf penting. Oleh sebab itu tuan-tuan bagi salam kau sebut Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar. Mesti makhraj tepat kerana dia merawat kehidupan kita. Merawat kehidupan kita. Di sini dia mim. Mim wajib tutup mulut kan, bertemu antara dua syafatain, mim. Jadi kalau tak nak Pak Muslimat dia pakai apa lastik tu kan, tak nak bagi sebut mim, sebab sebut mim dia kena tu jadi hilang dia punya apa. Tak boleh baca Quran. Masa kena sebut mim. Jadi kena pakai hak mahal lah, hak murah tak jadi kan. Mim itu dah aktifkan sebutan kita. Ain tu huruf berat. Ain halqi di bawah.
Sin, sin happy sikit. Qaf berat lagi. Di dalam huruf ni, 5 huruf ni ada berbagai-bagai peranan huruf dia yang membentuk tenaga dan juga sebutan kita, suara kita, membentuk suara kita. Sehingga Allah kata berikut, kadzalika, ayat 3, kadzalika, ya demikian itulah. Setengah ulama mengatakan kadzalika tu ha mim, kan, ain sin qaf, kadzalika, begitulah. Itu juga wahyu, walaupun tidak ada makna pada perkataan itu, tetapi itu Allah kata yuhi, dialah mewahyukan, ilaika, kepada engkau, wa ilal ladzina min qablika, dan dialah mewahyukan kepada orang-orang yang sebelum engkau. Orang sebelum Nabi siapa? Nabi-nabi, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, semua diwahyukan benda yang sama, iaitu ikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba perhatikan ayat 3 ini, bacaan cukup berat. Macam mana? Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahu. Allah itu subjek kepada yuhi. Kalau kita tengok sudut bahasa, subjek dia duduk jauh. Muhammad makan nasi, telah makan Muhammad direct, telah makanlah di masjid pada waktu pagi bersama sahabat dia Muhammad. Subjek jauh, kan? Ada begitu. Jarang orang cakap itu. Telah makanlah di masjid bersama imam di waktu pagi Muhammad. Ada cakap itu? Jangan. Kecuali tujuan-tujuan tertentu. Allah bercakap, tengok. Kadzalika yuhi, mewahyu. Siapa yang mewahyu? Allahu. Jauh. Allah tak jauh. Sepatutnya kadzalika yuhillahul azizul hakim ilaika wa ilal ladzina min qablika. Dekat, kan? Sebab Allah itu subjek, Allah itu fa'il yang mewahyukan. Duduk dekat dia lah. Tetapi kenapa Allah letak sehingga kita berat baca kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allah. Nak binapah baru berjumpa dengan Allah. Dia yang mewahyukan. Kenapa duduk jauh? Itu hikmah. Nabi SAW diletak dahulu daripada Allah. Mulianya Rasulullah SAW. Bila benda yang sepatut duduk akhir, kita letak depan, nak ceritanya Allah sangat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi dan rasul yang Allah utus, Allah muliakan dia. Dan termasuklah kita orang yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni seronok. Cuba tuan-tuan cari ayat lain yang subjeknya duduk jauh. Jarang. Sebab itulah hebatnya orang-orang yang faham Quran. Kadzalika yuhi, sepatutnya kadzalika yuhillahul azizul hakim ilaika. Tapi tak sedap baca. Betul, ayat betul. Kadzalika yuhillahu ilaik, kadzalika yuhi, boleh berbagai-bagai susunan. Kadzalika yuhillahul azizul hakim ilaika wa ilal ladzina. Tapi diletakkan Allah memuliakan sebutan Nabi sebelum dia untuk menunjukkan. Sebab itulah kita kalau selawat atas